Tapi Kesuma ini dia membawa makna bahasa Melayu lama, bermaksud bunga, bermaksud harapan, kemuliaan, bangsawan. So, saya rasa kita nak mengangkat jugalah budaya, bahasa kita, bahasa kebangsaan kita. So, itulah Kesuma. Pekerja berhak kepada gaji mereka, jangan ada potongan. Hak mereka dari segi tempat kerja, dari segi cuti, dari segi tempat penginapan, waimah tempat penginapan sekalipun yang termaktub dalam undang-undang kita, tegaskan itu tiada kompromi. Tapi kalau majikan yang engkau telah menafikan hak pekerja, saya bagi amaran. Ada orang pernah cakap Steven Singh tak pandai bahasa Melayu. Kita bukan terpaling pandai, tapi dalam isu bahasa Melayu tiada pertikaian sebagai bahasa kebangsaan. Apa yang kita tukar ialah singkatan. Nama kementerian tak tukar. Kementerian Sumber Manusia tetap kekal. Justru dia tidak payah tukar billboard. Arahan dah diberikan, tak payah tukar billboard. Bahan-bahan cetak, semua tak payah tukar. Kecualilah kalau ada batch-batch baru yang dilihat ada kesesuaian, maka dia boleh print yang barulah selepas batch yang lama tu habis. Itu kedua. Ketiganya ialah, apa yang kita tukar ialah singkatan. Seperti yang saudari Ira katakan tadi, KSM sejak tahun 1990. Kita tukar kepada Kesuma. Kenapa? Untuk saya, satu, paling asas ialah, bagi saya, kerajaan dia kena fokus hardware, software. Selalunya hardware dan software lah. Pembangunan infrastruktur, pembangunan dasar, hardware dan software. Tapi ada satu lagi yang mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang, iaitu hardware. Saya rasa dia perlu mendampingi, contohnya jiwa rakyat, denyut nadi rakyat. So untuk saya, penjeneraman semula ini mencerminkan tekad iltizam kementerian dalam misi 3K itu, kebajikan pekerja, kemahiran pekerja, keberhasilan pekerja. Kita nak betul-betul mencerminkan aspirasi rakyat secara am, kaum pekerja secara khususnya. So this is the hardware, hati, jiwa. Dan sudah tentu Kesuma ini lebih membawa makna lah. KSM dia tak ada makna spesifik, ada singkatan. Tapi Kesuma ini dia membawa makna bahasa Melayu lama, bermaksud bunga, bermaksud harapan, kemuliaan, bangsawan. So saya rasa kita nak mengangkat jugalah budaya, bahasa kita, bahasa kebangsaan kita. So itulah Kesuma. Apabila saya masuk ke dalam Kementerian Sumber Manusia, saya dapati bahawa memang ada kelompangan ataupun kesenjangan dari segi dasar-dasar sumber manusia yang ada tu. Contohnya dari segi agenda masyarakat menua, aging society, dari segi menggalakkan penyertaan wanita yang lebih tinggi dalam dalam pasaran kerja, ya. Dari segi agenda ekonomi digital, agenda ekonomi hijau, dari segi contohnya pelatih amali, intern. So semua ini dia tidak ada satu garis panduan dasar yang orang kata terkini. Jadi saya telah mengarahkan agar pihak kementerian untuk merangka satu kerangka dasar sumber manusia kebangsaan untuk dijadikan panduan kepada Kesuma secara khusus, tapi kerajaan secara amnya dalam kita melaksanakan program-program berkaitan dengan pembangunan modal insan negara kita. So itu secara ringkasnya lah. Jadi untuk persiapan merangka kerja ini, kita amat jelas bahawa dia perlukan bukan saja orang kata usaha dalam kerajaan, jauh lagi hanya melibatkan Kesuma,
Tapi dia memerlukan pendekatan keseluruhan kerajaan dan keseluruhan masyarakat, the whole of society approach. Jadi untuk membuat persiapan, kita telah melakukan pelbagai sesi libat urus yang lebih kecil pada bulan Januari dan Februari. Nanti 26 sesi libat urus bersama dengan pemegang taruh kita. Dan pada bulan ini, baru 2-3 minggu lalu, kita telah mengadakan satu town hall mega. Saya rasa ini town hall yang paling besar lah yang pernah dianjurkan oleh Kesuma, melibatkan lebih 1,000 orang peserta dari pelbagai sektor. Ada wakil pekerja, wakil kesatuan, wakil majikan, ada NGO belia, NGO wanita, wakil penjawat awam dan juga wakil-wakil sektor-sektor berkepentingan. So, kita jemput semua datang untuk memberikan input mereka. Selama 2 jam mereka berikan input. Dan kita juga telah membuka satu portal untuk mendapatkan maklum balas daripada rakyat Malaysia secara amnya. Portal internet itu dibuka dari 18 Mac yang lalu, iaitu hari kita buat Town Hall Mega. Akan dibuka 1 bulan sehingga 18 April. So semua ini adalah untuk mendapatkan feedback, ya, supaya kita tidak buat kerja syok sendiri. Dalam bahasa kasar sikit. Saya sebenarnya, saya dah sebut di parlimen, ini kita tak payah politikkan isu pejabat awam melaksanakan tugas mereka. Saya dah kata, saya tegaskan pendirian Kesuma itu, saya tegaskan, pekerja berhak kepada gaji mereka, jangan ada potongan. Hak mereka dari segi tempat kerja, dari segi cuti, dari segi tempat penginapan, waimah tempat penginapan sekalipun yang termaktub dalam undang-undang kita tegaskan itu tiada kompromi. Tak kira pekerja migran asing, dari segi pengerang, pekerja kedai ramen Jepun, pekerja-pekerja SME di Pulau Pinang, pekerja GLC swasta, GLC kerajaan negeri ke, kerajaan pusat ke, kerajaan pembangkang ke, kerajaan-kerajaan ke, ataupun parti politik. Ya, waimah parti politik saya sendiri. Kalau ada isu tentang pekerja ini, tiada kompromi. Dan saya harap kita jangan usah politikkan perkara ini. Tapi sebab saya rasa pelik juga apabila ada aduan dan bila pejabat awam tak ambil tindakan, dia berkata pejabat awam ni tak kerja, ke ada rasuah ataupun sengaja tutup mata, malas. Tapi sekarang kita nampak JTK ni bergerak aktif. Tak kira sektor apa, tak kira majikan dia siapa. We don't look at majikan. Kita tak pandang siapa majikan. Ya. Tiada kompromi dalam isu hak pekerja. Itu saja. Untuk saya nak bagi penghargaan jugalah kepada pejabat awam tu, mana JTK, mereka melaksanakan tanggungjawab dan tugas mereka. So, saya harap jangan bimbang. Kalau yang tidak buat salah, jangan bimbang. Tapi kalau majikan yang engkar, yang telah menafikan hak pekerja, saya bagi amaran lah. Tak kira majikan dari mana lah, swasta ke, kerajaan ke, private ke, JLC ke, politik ke, politik mana sekalipun, saya bagi amaran. Jangan main-main dalam isu hak pekerja. Untuk DAP, pegangan kita, prinsip kita jelas dalam isu 3R. Islam sebagai agama persekutuan, tiada pertikaian. Tiada pertikaian. Okey? Kita ambil contoh. Tak payah kata kita sekarang. Ini bukan isu sekarang. Kita ambil contoh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Peruntukan kepada agama Islam, hak agama Islam bertambah setiap tahun. Bertambah setiap tahun. Dari segi para hufaz diberi penghargaan. Saya rasa kita antara negeri yang terawal, kalau bukan pun negeri yang pertama memberikan insentif kepada para hufaz. Dan ini benda saya tak pasti lah, saya tak pandai. Tapi saya difahamkan oleh sahabat saya, Mufti Perlis Dr. Mazhar. Dia kata ada 2 buah negeri di mana azan subuhnya 2 kali,
Perlis dan Pulau Pinang. Ada mungkin tempat-tempat lain secara kecil, tapi dari segi negeri itu 2 negeri. So saya rasa dia tidak masalah. Oh, orang kata Pulau Pinang tak ada azan sebab DAP. Tapi bukan saja tidak ada, bukan saja azan ada, malah azan subuh ada 2 kali. Dan hanya ada 2 negeri, Perlis dengan Pulau Pinang. So agama Islam sebagai agama persekutuan, tiada pertikaian. Benda ini kita dah setuju, perlembagaan. Isu kedua, kedudukan raja-raja. Itu isu perlembagaan. Tiada sebarang pertikaian dari segi ini. Dari dalam DAP. Ya. Malah kita menjunjung titah yang di-Pertuan Agong untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Tiada pertikaian dalam isu menjunjung kedudukan raja-raja Melayu. Okay. Yang ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu, peribumi Sabah Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain di Malaysia. Itu perlembagaan. Tiada pertikaian dalam isu itu. Itu perlembagaan. Dan yang keempat, isu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Ada orang pernah cakap Stevenson ni tak pandai bahasa Melayu. Kita bukan terpaling pandai. Tapi dalam isu bahasa Melayu, tiada pertikaian sebagai bahasa kebangsaan. So itu kedudukan DAP dalam 3A. Kita nak jadi isu-isu dalam perlembagaan dah selesai. Lama dah selesai. Dan fokus kita ke hadapan daya kestabilan, daya perpaduan dan daya pembangunan negeri.